Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam siri kitab teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quranul Karim. Kita dalam slot Qamus Al-Quran. Kemudian slot yang kedua iaitu slot Tadabbur Al-Quranil Karim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, kita telah berada pada pusingan yang kedua dalam Qamus Al-Quran mencari dua kotak merah. Tapi dalam edisi yang baru tak lagi dua kotak merah, dua kotak biru. Sebab dia dah berwarna biru. Dua bar. Okey Kita lihat. Hari ini kita bincangkan dua kotak merah, iaitu dua bar yang mana perkataan ni tidaklah sebanyak 3 bar dan 4 bar. 3 kotak merah dan 4 kotak merah. Itu menunjukkan kerap kali berulang dalam Quranul Karim. Okey Sekarang kita lihat pada huruf nun. Kita dah hampir selesai dah ni. Ada beberapa huruf saja lagi, nun, waw. Kemudian kita akan masuk huruf ya. InsyaAllah ta'ala kita lihat huruf nun. Daripada mencari dua kotak merah, muka surat 189, iaitu nun, ba dan ta. Nabata yang butuh tumbuh. Kalau ambata yunbitu makna menumbuhkan. Nabatun makna tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan. Okey. Sekarang kita lihat. Bila disebutkan sebagai nabat ataupun nabatun, maka dia adalah sesuatu yang keluar daripada bumi. Yang keluar daripada bumi itu dipanggil sebagai nabat. Sama ada dia ada batang ataupun tak ada batang, yang penting dia keluar daripada bumi, maka itulah dipanggil dia sebagai nabat. Termasuklah pokok. Pokok juga termasuk daripada nabat, iaitu tumbuh-tumbuhan. Perkataan nabat ni banyak dalam Quran. Nabata linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Banyak dalam Quran. Tuan-tuan tengok dalam surah Amma Yatasaalun ada. Fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba. Okey, fa ambatna fiha habba. Surah tu Abasa wa Tawalla juzuk ke-30. Ambatna makna kami menumbuhkan. Banyaklah perkataan ambata yumbitu. Wallahu anbatakum minal ardi nabata. Surah apa? Surah Nuh 29 Boleh? Kita lihat perkataan nun badal, nabada. Nabada yang bidu makna membuang, mencampakkan. Intabada yantabidu intibadan bermaksud memencilkan diri. Nabada yanbudu nabdan, iaitu mencampakkan sesuatu, melemparkan sesuatu
liqillatil i'tidad, kerana benda tadi benda yang remeh. Nampak Contohnya, nabaztuhu nabzan na'li al-khaliq. Aku campak selipar yang dah lusuh. Dia selipar dah buruk. Jadi sebab apa dia campak, dia lemparkan, sebab mana tu tak ada nilai. Sebab itu dalam Quran sebut la yubadanna fil hutamah, dicampakkan ia di dalam hutamah. Dia tak campak guna perkataan rama yarmi, tapi nabaza yanbuzu, iaitu dicampakkan, la yumbazanna, dicampakkan ia dalam neraka hutamah. Tak ada nilai orang tu. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim, mereka mencampakkan Quran ni wara'a zuhurihim, belakang mereka. Apa maksudnya? Tak ada nilai bagi mereka Quran. Nampak Nabazahu fariqum minhum, mereka mencampakkannya, satu puak di kalangan mereka mencampakkannya. Sebab apa? Liqillati i'tidadihim, kerana tak ada nilai bagi mereka. Fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim. Nampak tak? فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. Kami telah menangkapnya Fir'aun dan juga tenteranya, kami campakkan mereka dalam lautan. Campakkan. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. خُذْ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ، خُذْ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ. Dalam surah apa ya? Dalam suratul Saffat, juzuk 23. Tuan-tuan tengok di akhir surah Saffat. Okey Tuan-tuan lihat di akhir surah Saffat juzuk 23, di mana pada muka surat 451. 451 ayat 145. 451 muka surat ayat 145. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Okey. Lalu kami campakkan baginda ke daratan, yang tandus, sedangkan baginda dalam keadaan sakit. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Okey, lanubidha bil ara'i wa huwa mazmum. Surah apa tu? 29, suratul qalam. Cuba tuan-tuan tengok suratul qalam. Ada tak? Muka surat 566 ayat yang ke-49. Laula an tadarakahu ni'matum min rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa madmum. 49. Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Di kawasan tanah tandus. Jelas Tak ada apa-apa masalah, jelas.
Nabadha yanbudhu. Nabadha yanbudhu, apa makna dia? Mana alqi ilaihim assalam. Fa'anfam bidh ilaihim ala sawa. Inna Allah la yuhibbul khainin. Okey. Tuan-tuan tengok dalam juzuk yang ke-10. Tuan-tuan akan jumpa dalam surah At-Taubah. Suratul Anfal, juzuk ke-10. Muka surat 184. Ayat yang ke 58. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fabidh ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul khainin. Okey. Engkau wahai Muhammad bimbang akan terjadi pengkhianatan daripada sesuatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Fambidh ilaihim ala sawa, makna alqi ilaihim assalam, kamu berikan kepada mereka assalam, kesejahteraan macam biasa. Jangan risau, mereka khianat Allah Ta'ala balas. Okey. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. Intabaza, mana apa intabaza? Mana memencilkan diri. Intabaza. Mana i'tazala. Dalam surah Maryam ada i'tazala ya'tazilu i'tizalan man la yaqillu mubalatuhu bi nafsihi fima bainan nas, iaitu orang yang tidak sedikit mubalat, mengambil berat dengan dirinya mengenai antara manusia. Dia tak nak ambil berat tentang masyarakat ni, terus memecilkan diri. Okey. Tengok dalam surah Maryam. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Fahamalathu fantabadat. Hamalat maknanya dia telah hamil, mengandung. Fantabadat, maka dia pun memencilkan diri. Memencilkan diri. Okey. Makanan qasiyya, di tempat yang jauh. Kalau nabi adalah satu tamar dan juga kismis, yang dicampakkan dalam air, yang diletakkan dalam air dalam satu bekas, kemudian jadilah dia dipanggil nabis. Kita peram dulu beberapa lama. Okey. Nun jim mim. Najmun jamak dia adalah nujumun. Najmun jamak dia apa? Jamak dia adalah nujumun. Najmun ni makna kaukab al-tali'. Makna planet pun boleh. Plural jamak adalah nujum. Aghliqil bab.
Okey, dalam Quran banyak tuan-tuan carilah. Dalam surah An-Nahl ada wa alamatin empat lai atas sekali wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun fa nadhara nadratan fin nujum. Banyak dalam surah As-Saffat ni. Okey, sekarang kita lihat lagi perkataan apa yang sesuai, iaitu dipanggil perkataan pada muka surat 190 perkataan nun khalam. Nun khalam ni makna nakhil, nakhlun pokok kurma. Nakhlatun makna sebatang pokok kurma. Nun khalam ni pun banyak juga dalam Quran Kalau nakhlun singular pun boleh, plural boleh, mufrad boleh, jamak boleh. Ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Okey. Wa nakhlin tal'uha hadim. Banyak ada. Jamak dia apa? Jamak adalah nakhilun. Nampak Nakhlun pokok kurma, jamak dia adalah nakhilun. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه ثمرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Juzuk yang ke berapa? Apa ayat tadi? Juzuk 14. Wa min samaratin nakhili wal a'nab. 17 6 lai 7 lai. 6 lai plus 1 page. Tuan akan jumpa ayat tu. Nakhil adalah jamak dia. Okey, cukup sekadar dulu untuk sesi Qamus Al-Quran kita. InsyaAllah kita akan masuk terus dalam bab tadabbur Al-Quranul Karim. Kita akan sambung dalam muka surat 190-191. Berbaki satu lagi iaitu Naza'a. Okey, Naza'a. Terus kita masuk slot tadabbur Al-Quranul Karim, tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana tuan-tuan sedia maklum, kita telah lebih sebulan lebih membicarakan bab zikir wal hazaf. Zikir ini ada yang disebut zikir ni makna sebut. Al-hazaf tak disebut. Kita nak tadabbur, kita tak banyak, takut tuan-tuan tak faham nanti. Kita bincang santai-santai yang sikit-sikit. Tuan-tuan lihat dalam suratul Luqman, sambungan yang semalam, kalau tuan tengok, apabila berlaku zikru, penyebutan sima'il ayat, mendengar ayat-ayat, fi ayatil Luqman, dalam ayat suratul Luqman, wa taqaddama zikrul musyar ilaih, telah terdahulu penyebutan
orang atau benda diisyaratkan kepadanya, Allah Ta'ala menyatakan wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Sebab itulah ini ziyadatu murtakibin fanasabah dhikru ziyadatil waqar. Ziyadatil waqar ma'a annahu lam yarid fiha dhikru sima'u al-ayat kama warada fi ayatil jasiyah. Sebab apa dalam surah Luqman ditambah dengan perkataan apa dia? Ditambah dengan perkataan waqar. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqara. Jelas sebab dia penambahan lah. Penambahan nyaman. Sebab mereka tak nak dengar ayat-ayat Allah. Jadi sebab itu diletakkan mereka ini waqaran, untuk sumbatan. Kita lihat hari ini dalam surah At-Taghabun ayat 11. Tengok surah At-Taghabun ayat 11. Dalam surah At-Taghabun bising sikit lah. InsyaAllah tak ada arah melintang, kita sambung keesokan pagi. Ataupun nak baca sikit sebab bising bunyi besi InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung keesokan hari tanpa ada aral melintang disebabkan bunyi yang agak bingit dan ni. InsyaAllah kita akan jumpa esok dengan tajuk Tadabbur Al-Quran dan juga Qamus Al-Quranul Karim. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.